bentuk oksihemoglobin kan, yang HbO2 tu. HbO2 yang kita duduk belajar-belajar tu. Tapi bila ada CO ni, dia akan HbCO. Karboksihemoglobin. Jadi oksigen tak dapat nak diangkut lah ke tisu. Okay, so poin yang ketiga dia berapa markah? 2 berapa markah? Sekejap tengok sekejap. Sorry. 3 markah. 3 markah sesuai lah. 3 poin ni So 3 markah. Poin yang ketiga, lack of oxygen to cell or tissue results in death of vital tissues, vital organs, tapi tissues lah kan, dia punya monoma pula, basicnya tissue lah. Okay, sambil-sambil salin tu saya ulang balik. Sepatutnya hemoglobin ni combine dengan oksigen, membentuk oksihemoglobin. Tapi bila ada carbon monoxide, dia akan combine dengan carbon monoxide, dia akan pilih carbon monoxide, membentuk karboksihemoglobin. Jadi memandangkan tak ada oksigen yang melekat dekat hemoglobin tu nak dibawa ke dalam tisu kan, ke dalam kaki, dekat kaki kita ke, dekat tangan kita ke. Jadi bila tak ada oksigen, nanti akan matilah dekat kawasan situ. Of course yang paling bahaya bila sel tisu dekat jantung lah. Jantung, organ-organ dalaman ni, dia punya sel tu mati, habislah, rosak lah. Okay, so contoh carbon monoxide ni adalah yang paling simple lah. Bagi contoh dah juga kelas tadi tu. Exhaust, asap kereta. Macam awak tengok cerita-cerita movie kan, ataupun mungkin ada keluar ke apa berita ke, dia bunuh diri dalam kereta. Dia bunuh diri dalam kereta, dia tutup exhaust tu, so gas ataupun asap tu akan masuk dalam kereta. Lepas tu akan, bila lama-lama tu, dia akan mati kat situ, tak sedar diri. Tengok-tengok dah mati sebenarnya. Okay, sebab yang inilah, carbon monoxide ni lah. Okay, so dia akan menghalang, orang tu tak adalah mati terus. Dia tak adalah terus mengejut matikan, tapi dia ambil masa yang lama. So dia biar dia kumpul dulu carbon monoxide dalam kereta tu. Lama-kelamaan bila dia bernafas tu, dia ambil carbon monoxide, dah tak ada oksigen, so starting dalam badan tu akan start tu mati tisu-tisu dia. Okay. Lepas tu dia boleh ni lah, matilah. Lepas tu kadang tu ada juga yang pasal orang kata tak boleh tidur dalam kereta kan sebab sambil buka aircon. So itu pun bahaya juga. Okay, kalau sekejap tu tak apalah. Okay, ni kalau macam lama, dalam masa yang lama, sebab bila hemoglobin tu ambil carbon monoxide, dia akan menyebabkan benda ni lah berlaku. Tisu dia. So kadang tu something yang kita belajar ni kita boleh relatekan dengan yang real life. Macam hari tu yang saya cerita pasal CPR tu. Kenapa kita buat mouth to mouth? Kenapa kita bagi CO2 kita padahal sepatutnya kita bagi oksigen? So kenapa? Sebab kita nak tingkatkan CO2 tu kan dalam badan dia tu. Okay, macam itulah Awak dah belajar bio ni, at least kalau awak tak ambil further studies untuk bio nanti, at least adalah juga ilmunya tu. Awak tahulah kenapa dia cium tu. Okay. So table tu, dia cerita pasal partial pressure oxygen, lepas tu dengan lama dengan human. Lama ni tahu tak benda? Binatang yang apa tu? Yang dekat kawasan tinggi tu. Sekejap. Sekejap saya tunjuk. Kalau siapa yang tak sure apa benda lama tu, yang macam unta tapi dia pendek dan lebih berbulu. Yang ini. Ni lah. So nampak dia punya pendek dan lebih bulu lah. Okay so ini lama. So kita nak tengok lama punya hemoglobin dengan human punya hemoglobin. Mana tadi soalan? Ini. Ni lah. Okay, kejap. Kembali balik pada soalan. Ingat, salin. Tak sempat nanti kalau awak semata buka aja ni, lepas tu awak tidur balik ke apa ke, nanti sebelum masuk kelas, salin, okay? Okay. So yang inilah. So lama HB dengan human HB.
So tengok kat sini dia tengok partial pressure of oxygen meninggi dan ni lah dia tengok saturation of hemoglobin dengan oksigen tu berapa banyak. Okay, present terdapat in suitable graphical form. So awak kena buat paksi yang ini adalah partial pressure of oxygen. Yang ini adalah percentage. Jangan lupa label tau. Percentage of HbO2. Okay. So grafnya macam mana? Antara dua ni, kalau ingat tak yang Bohr effect tu? Kan dia ada, contohnya saya buat 3 graf tau. Belum jangan lukis lagi. Ni belum jawapan dia, bukan jawapan dia. Yang tengah-tengah ni adalah yang normal. Ingat tak yang saya cerita tadi tu? Okay, yang tengah-tengah ni adalah yang human punya lah, yang normal punya. Okay, normal lah dulu. Jangan lukis lagi. Lepas tu dia ada shift to the right. Kan, yang ini right. Yang ini ada shift to the left. Kalau kamu ingat lah dalam gambar tu, dia ada shift to the right to the left. Yang right ni adalah bila CO2 tinggi, ingat tak? Oksigen rendah, pH pun rendah, kan? So dia akan mula lepaskan oksigen tu. Okay. Tapi bila yang left ni pula, bila CO2 rendah, oksigen tinggi. pH dia akan naik lah. pH dia akan rendah lah. Naik terbalik pula. H plus yang tinggi kan. H plus yang rendah, sorry. Okay. So, kalau kita nak tengok yang contohlah satu A, B, C. Graf A ni adalah di kawasan yang kurang oksigen. Tinggi CO2-nya. Jadi dia HbO2 tu kena lepas. Tapi awak tengok dalam lama ni, yang left ni pula adalah kawasan ataupun situasi bila banyak oksigennya. Okay, dia banyak oksigennya lah, dia susah untuk nak lepaskan oksigennya tu. Okay. Tengok pada dua ni, beza antara dua ni. Yang human ni kita boleh bagi contoh yang B lah, normal punya. Okay, yang B ni adalah human tau. Okay. Yang lama, nak yang C ke nak yang A? Kita tengok dulu. Dia punya tu, tengok ni 92, yang human dah 75. Dia 85, human 50. Nampak ni? Yang ini 98, ni 97. Yang 71, 25. Beza sangat. Jadinya kita nampak yang lama hemoglobin ni affinity HbO2 tu lagi tinggi daripada human HB. Jadi awak rasa graf yang mana? C ataupun A? Cuba jawab. Duk terang-terangkan tu. Faham ke tak tu? C ke A? Semua takut nak jawab dah. C ke A? Anyone? Ada? C ke, madam? Tu betul, C. Jawapannya C, betul. Sebab ingat yang A ni dia senang untuk lepaskan. Sebab macam contoh kita tengah exercise lah. Kita demam ke. Time tu kita kena senang untuk lepaskan oksigen daripada HB. HbO2 ni cepat untuk riliskannya. Yang C ni situasi yang susah untuk nak lepaskan oksigen tu. Sebab buat apa nak lepas? Sebab oksigen memang tinggi kat situ. So HbO2 tu masih HbO2. Okay. Ingat kalau right tu dia akan senang untuk release. Tahu So grafnya paling sangat conteng ni macam ni je lah. Dua ni je. Ni dua ni tau. Okay. So labelkan dua ni lah. So awak labelkan, janganlah labelkan C ke A ke apa. So yang tu normal. Normal pula. Human lah. Sorry. Ni human. Yang ini lama. Okay, sebab lama ni dia memegangkan oksigen tu. Okay, hemoglobin dia senang untuk pegang. Okay. Sekejap.
Bolehlah nanti jagi bawah ni saya terangkan. So explain the difference between the two curves. So ODC of lama HB is far left. Shift to the left of ODC human. Shift to the left tau. Maksudnya yang gambar ni lah left tau. Okay. Kalau right tu ingat masa situasi demam ke, panas ke, CO2 tinggi. Okay. ODC of lama HB is far left ataupun shift to the left of ODC human. Okay, dapat. So how do you explain the effect of altitude on your answer given in 2B? So higher altitude contain less oxygen. Okay, poin pertama. Poin kedua, siapa salin dulu kejap. Nanti jadi saya terangkan. HB has to be efficient to load HB with oxygen. Even at low oxygen. Okay. Dah, tu je lah. 3 markah ke 2? 2 je kan? Ni je lah. Poin yang ketiga ni macam susah nak faham. Tak payahlah. Okey lah ni, 2 ni. Okay, sambil salin kejap. Okay, higher altitude. Okay, maksudnya higher altitude tu dekat kawasan yang lama tadi kan dia duduk dekat kawasan yang sejuk tinggi-tinggi tu. Okay, so higher altitude contains less oxygen. Kawasan situ memang ada kurang oksigen lah sebab satu, pokok-pokok kat situ kalau perasan tak banyak sangat. Kawasan yang lama duduk kan, selalu macam batu-batu kan. So oksigen tu kurang lah. So lama has hemoglobin has to be efficient. Dia akan evolve lah, dia punya hemoglobin tu akan menyesuaikan diri lah. Okay, untuk menangkap, untuk menyimpan oksigen tu. Okay, untuk menyimpan oksigen tu walaupun dekat kawasan atas tu low oksigen. Okay. So kalau lama ni, kalau lama ni tersangkut dalam lift dengan awak, siapa awak rasa yang boleh yang mati dulu? Siapa yang mati dulu? Jawab. Human ke lama? Human. Yes. Sebab lama punya darah dia dah biasa dengan oksigen yang kurang. So dia akan mati dulu kalau awak bunuh dia lah dan makan goreng kat situ. Tiba-tiba ada tempat goreng dekat dalam lift kan? Tak ada. Okay. So kalau kita biarkan je dua-dua orang kat situ, lama dengan human, memang human akan mati dulu sebab tak sesuai dengan kawasan yang kurang oksigen. Okay. Yang satu contoh lagi yang biasa kita dengar, antara kita yang duduk dekat kawasan rata ni kan, tanah bawah ni, dengan orang yang duduk selalu dekat Cameron Highland, dekat Genting. Kat Genting macam banyak, ada juga orang duduk kan, ada je. So dekat Cameron Highland, kat Genting tu lah kawasan yang tinggi-tinggi. Okay. So diorang, awak perasan tak kalau awak pergi dekat kawasan sana-sana tu, awak akan cepat mengah. Okay, sebab bukannya gunung ganang, diorang pun okey je. Ada bukit-bukit tu semua kan, okey je panjat-panjat bukit tu semua. Sebab diorang punya hemoglobin dah adapt dengan kawasan yang kat situ. So hemoglobin diorang akan senang untuk simpan. Pegang je oksigen tu. Kita duk tercungap-cungap, tak dapat, tak cukup oksigen. Okay. Tu satu situasi lah. Lepas tu satu situasi kalau perasan kan, pertandingan sukan, Olimpik tu semua, siapa yang selalu menang? Kalau perasan yang selalu menang tu, China, betul tak? So China ni sebab dia banyak kawasan yang macam gunung ganang tu, dia orang banyak praktis kat situ. Kenapa? Sebab inilah. Dia nak adaptkan dia punya hemoglobin tu supaya senang untuk tangkap oksigen. Pegang oksigen tu. So bila dia orang turun kat sini untuk bersukan, memang senang je lah, hujung jari je boleh menang. Macam tu. Sebab dia orang dah train, sebab tu dalam kita tengok cerita kan,
Mesti training dekat tempat-tempat gunung ganang lah, sejuk-sejuk lah. Okay. Sebab itulah, tahu dia nak mengubah, bukanlah mengubah, macam nak adaptkan higher affinity of the hemoglobin terhadap oksigen. Tahu, okay? Itulah situasinya. Okay. Which hemoglobin is more efficient in picking up oxygen? So mestilah lama. Tadi baru ceritakan panjang-panjang tadi tu yang lama boleh hidup lagi dalam lift tu. Yang inilah lama. Okay. So diagram below shows the oxygen concentration for adult hemoglobin. On the diagram above, draw the oxygen hemoglobin for myoglobin and adult hemoglobin if the concentration of carbon dioxide in the blood tissue increase. Okay, in your mind ingat CO2 increase. Jadi bila CO2 increase, dia ada macam yang shift to the right ke to the left tu lah. Okay. So kamu kena lukis yang ini shift to the left lah kan? Yes, left lah. Left tu yang pegang. Right lah. Shift to the right. Sebab ingat tak yang tadi gambar tadi tu, bila CO2 tinggi, oksigen rendah, pH pun akan rendah. Kan yang ini. So since memandangkan soalan ini dia nak CO2 tinggi. Jadi mestilah lukisan dia kena to the right. So yang ini hemoglobin. Okay, yang warna hitam ni normal punya, yang tadi memang kita tak boleh nak padam lah, memang itu kat situ. So yang hemoglobin akan dekat sini, yang myoglobin pula akan dekat, ingatkan myoglobin macam ni kan? So myoglobin macam ni. Okay. Okay, dah lukis. Labelkan juga tau, jangan lupa sebab ada markah ni Markah on the label. Okay, jap. Ingat jangan biar kosong. Tulis. So explain the graph drawn for myoglobin. Okay, salin kejap. Myoglobin has higher affinity for oxygen compared to hemoglobin. Okay. The ODC of myoglobin shift to the left. Myoglobin shift to the left lah kan. While adult hemoglobin shift to the right. Tahu, okay? Kalian kejap. Okey dah. Sebenarnya kan, just nak selingan je. Sebenarnya masa dulu ada silibus tu yang belajar pasal adult hemoglobin dengan baby punya hemoglobin. Adult yang sekarang ni kita belajar pasal myoglobin kan, myoglobin dengan hemoglobin of the adult kan. Tapi sebelum ni kita ada belajar pasal yang baby punya hemoglobin. Kenapa? Sebab jap saya tunjuk ni kan. Yang ini adalah adult. Okay, hemoglobin punya graph, ODC punya. Yang baby punya, kalau awak tengok balik, dia punya graph tu macam dekat myoglobin. Tapi bukanlah hyperbolic, dia S juga. Tapi shift to the right. Shift to the left, left. Ini baby ataupun baby lah. Kenapa dia shift to the left? Sebab ni baby bukan baby yang dah keluar tau, ni baby dalam perut. Macam fetus lah gitu. Okay. So kenapa dia shift to the left? Sebab dia mempunyai, dia tak boleh nak, dia nafas pun dalam kan. Maksudnya kiranya dia tak boleh nak dapat oksigen daripada luar. Mak dia yang nafas, dia bagi oksigen tu dekat baby.
Okay, so dia dalam perut tu ada darah, ada hemoglobin. Hemoglobin dia kena senang untuk pegang oksigen, higher affinity. High affinity. Sebab itulah kalau awak tengok ada kes-kes kan, ibu mengandung, accident. Ibunya contohnya meninggal, okay, on the spot. Tapi doktor akan bawa ibu mengandung tu pergi hospital dan cuba untuk selamatkan baby, nak keluarkan baby tu. Sebab kebarangkalian untuk baby tu survive adalah kebarangkalian dia. Sebab walaupun maknya dah tak boleh nak ambil oksigen kan, maknya tak boleh nak ambil oksigen, tapi bekalan baby tu masih ada lagi. Hemoglobin baby tu masih pegang lagi oksigennya tu. Sebab tu cepat-cepat kena bawa hospital. Ataupun emergency section, caesar dekat situ juga, nak keluarkan baby tu supaya baby tu boleh bernafas dengan sendiri. Sementara dia ada pegangan oksigen tu dekat dia punya hemoglobin tu. Okay, so kalau awak tengok nanti for cases macam tu ke, so awak bolehlah kaitkan, kenapa baby tu masih boleh survive padahal dua-dua accident. Mak dia dah meninggal tapi baby tu boleh hidup lagi. Okay, dalam kandungan sebab dia ada hemoglobin dia high affinity towards oxygen. Macam itulah Okay. Alright. So yang ini. Nombor 3. Pasal transport of CO2. Okay, transport of CO2 ingat ada 3 kan? Plasma kan? Lepas tu dalam red blood cell yang campur dengan air kan, tapi ada enzim, ingat tak? So when I sebut-sebut ni, hopefully you macam tik-tik, macam tu lah, adalah teringat. Okay. Yang ketiga adalah RBC juga, dalam red blood cell juga, tapi dengan amino group, ingat tak? Amino group. Okay. So antara 3 ni yang paling banyak adalah yang nombor 2 ni lah. Okay, so apa dia nak soalan? What is 1, 3, J and K? So saya labelkan kat sini terus tau, sebab nanti kan saya tulis kat atas, kena tarik atas, tarik bawah, pening pula awak nanti. Okay, so kita labelkan semualah, senang. Sekejap. 1. Nombor 1 ni, apa dia? CO2 campur dengan H2O. Ingat tak apa dia? Saya cakap cerita ni Anyone wants to try? H2CO3 ke? Ya, betul. H2CO3. Nama penuh dia? Carbonic acid. Tulis penuh yang So dalam skema ni dia tulis penuh. So saya takut awak kalau buat H2CO3 juga, short formnya tu takut dia tak diterima oleh pemeriksa. Sebab ingat pemeriksa ni pemeriksa luar tau. Okay, masa exam awak nanti pemeriksa luar. Ada yang daripada universiti, ada yang daripada matrik lain. So kita tak boleh nak tanda awak punya paper. So tak ada macam rasa kesian lah gitu. Okay. So kalau dapat yang pemeriksa universiti, memang takut dia tak ada belas kasihan kepada pelajar matrik. Macam itulah. Okay. Tak apa. So yang nombor 2. Nombor 2 ni kita label semua tau. Soalan nak 1, 3 je. Tapi kita nak label semua. Nombor 2 ni adalah HbO2. Nombor 3 ni yang masuk bila HCO3 keluar, Cl minus. Okay, yang nombor 4 ni adalah Hb lah. Sebab HbO2 pecah jadi Hb dengan oksigen. Okay. Ingat tulis nama penuh tau. Yang nombor 3 ni chloride ion. Jangan buat Cl minus. Chloride ion. Lepas tu J. Mana J? Ni. J ni apa? Jawab. J ni apa? Apa? J. J tambah dengan oksigen dekat tisu tau. Dekat tisu. Dapatlah CO2 dengan H2O. H2O pula. Betul? H2O. J tu apa? Sama je dengan kelas lain tu.
Apa J? Ya H2CO Allah. minus ke? Bukan. Dekat sel yang ataupun tisu. Dia perlukan oksigen. Oksigen. Dapat CO2 yang keluar. Bila kita hembus suhu, keluar CO2. Apa? Apa? Tak ada? Aduh, sama je dengan yang lain tu Kira lagi satu. Tak ada? Serius Alah, J tambah dengan oksigen, aerobic respiration. So J tu apa? H2CO2 ke? H2CO2 bukan juga. Glukos. Ya Allah. J tu glukos. H6. Apa? C12, oksigen 6. Glukos. Aerobic respiration. Kat tisu kan? Yang dok kita belajar cellular respiration dulu tu. So glukos tambah dengan oksigen dapat CO2 dengan H2O kan? Mungkin kat sini dia tak nampak lah ada ATP. Dulu kita belajar ada 38 ATP tu. So yang ini J ni adalah glukos. Okay. K mana K? K adalah enzim dia lah. Carbonic anhydrase. Okay, dah. So ni dah settle. Tadi kat bawah kan saya dah label. Name the process of substance 3. So process of substance 3 adalah chloride ion shift. Saya tahu selama ni dalam masa terangkan nota tu saya sebut chloride shift kan. Okay, tapi dalam skema ni dia chloride ion shift. Saya rasa dah nota chloride shift tapi tak apalah, untuk selamat kita buat chloride ion shift. Kenapa chloride ion shift? Sebab Cl minus kan yang bergerak. So mungkinlah ada logik ni juga. Okay, kenapa dalam skema jawapan dia chloride ion shift. So starting from now kamu kena sebutlah chloride ion shift tau. Jangan sebut chloride shift sahaja. Tahu So explain the importance of this process name in B. Kenapa? To maintain electroneutrality. Ingat kan saya dah cakap hari tu. Yang Cl minus ni nak maintainkan yang positive charge. Nak neutralkan. Okay, sebab Cl yang HCO3 minus tu dah keluar. So yang dalam darah tu akan tinggi positive charge-nya. So nak meneutralkan, nak memaintainkannya, Cl minus lah yang kena masuk. Maintain electroneutrality. Neutral, bagi dia neutral balik. Okay. So substance 4 joins with hydrogen ion. Substance 4 ni kalau awak kita label tadi kan, iaitu hemoglobin. So describe the importance of this process. To combine with H plus to form weak acid. Ataupun kita belajar HHB kan, yang hemoglobinic acid tu. So tu point pertama. So prevent blood from becoming acidic. So dia dapat mengelakkan darah tu daripada berasid lah. Sebab ingat bila banyak H+, bila banyak CO2, banyaklah H+. Nampak ni? Bila banyak CO2 masuk, ni gambar ni, sekejap.
Ni gambar ni. Bila banyak CO2 masuk, of course, H plus pun akan banyak. Bila H plus banyak, berasid. Bahaya. Okay. So state the following advantage of erythrocyte. Kita pakai salah tadi. State the following advantage of erythrocyte characteristics that are related to their function. Lack of mitochondria. So characteristics dia, ni awak kena macam panas sikit tau. Karakteristik bahagikan kepada dua bahagian. Karakteristik dia lack of mitochondria. Mitochondria. Lepas tu dia punya function cannot use the oxygen carried. So bila dia tak ada mitochondria, okay, bila tak ada mitochondria yang lack of mitochondria, ni tak payah salin kan? Kenapa nak salin balik dua kali pula? So bila dia lack of mitochondria, apa advantage dia? So cannot use the oxygen carried lah. Tak boleh lah nak guna oksigennya tu. Okay. Yang nombor 2, biconcave shape pula. Apa dia punya advantage dia ataupun dia punya function dia tu kan? Function, increase surface area for oxygen and CO2 diffusion. Salah eja kejap. Diffusion. So ciri-ciri dia lack of mitochondria, so tak adalah mengalami aerobic respiration tu kan. So tak perlu, dia tak akan gunalah oksigen tu. Oksigen tu akan bawa ke tisu. Biconcave shape tu apa? Untuk increase surface area supaya banyak oksigen dengan CO2 boleh tukar-tukar. Diffusion. Okay. Halin. Alright. Okay, so dah settle untuk gaseous exchange. So hopefully adalah awak faham, okay, awak ingat daripada apa yang saya dah terangkan tu. So next kelas kita akan masuk lecture untuk topik baru. Tahu, okay, iaitu topik apa? Lepas gaseous apa? Gaseous transport rasanya. Transport. So transport tu ingat topik-topik belakang ni susah tau. So have to focus tau, okay. So if there is nothing else yang nak salin boleh salin. Attendance jangan lupa, yang baru masuk attendance jangan lupa. So kalau tak ada apa-apa dah boleh ni lah. Dah boleh keluar. So thank you. Assalamualaikum.